Assalamualaikum, Imran Sukses here. Alright, hari ini saya nak share kepada anda semua berkenaan dengan the power of fundamental. Okay, pada kelas-kelas sebelum ni kita telah belajar tentang basic of cryptocurrency. Kita juga telah belajar tentang macam-macam perkara, okay, termasuk dengan technical part. Kita belajar tentang Bitcoin, alternate coin dan sebagainya. Okay, hari ini kita akan kupas, okay, kita akan belajar dan saya akan kupaskan berkenaan dengan the power of fundamental. Okay, kenapa fundamental itu sangat penting? Why? Okay, itu adalah persoalan dia. Why? Fundamental sangat penting dalam cryptocurrency. So, tanpa buang masa, saya akan ulaskan satu persatu. Kita akan pergi step by step, the power of fundamental. Okay, pengenalan. Topik ini merangkumi asas fundamental dalam pasaran kewangan. Bagaimana satu sentimen mampu mengubah trend dalam pasaran kewangan. Fundamental sangat penting kerana dalam pasaran kripto, hampir 70% pergerakan market bergantung pada fundamental. Okay, fundamental sangat penting. Technical penting untuk kita tahu di mana point of entry kita. Tetapi dari sudut fundamental pula, sangat penting untuk kita tahu di mana hala tuju ataupun arah cryptocurrency itu akan pergi. Okay, apa itu fundamental? Fundamental adalah merujuk kepada keadaan ekonomi dan politik yang memberi kesan pada pasaran kripto. Ekonomi dan politik beri kesan pada pasaran kripto, pada pasaran kewangan yang lain, contoh macam foreign exchange, forex, saham dan sebagainya. Analisis ini merangkumi apa-apa berkaitan dengan fundamental, dia mesti merangkumi kadar pengangguran negara. Negara punya kadar pengangguran sangat-sangat penting untuk kita lihat aspek fundamental. Kalau kata pengangguran banyak sebuah negara itu menunjukkan bahawa aliran wang tunai itu tidak berlaku dengan begitu banyak dalam sebuah negara. So itu antara kesan-kesan dia lah. Okay, contoh yang kedua, polisi ekonomi, iaitu dasar ekonomi. Sama ada dasar buka pintu, dasar tutup pintu sebuah negara tu, ataupun macam mana dari sudut ekonomi dia. Okay, dari sudut apa-apa saja polisi, okay, polisi negara tu macam mana. Setiap negara berbeza polisi dia. Okay, yang ketiga adalah berkenaan dengan inflasi. Inflasi adalah berkaitan dengan kadar nilai mata wang yang tak ada nilai lah. Okay, kalau kita tengok hari ni wang kertas RM50 dulu dengan sekarang dah sangat-sangat beza kan. Dulu ada nilai, sekarang RM50, pergi pasar raya tak boleh nak beli macam-macam kan. Okay, lepas tu kita ada kadar pertumbuhan ekonomi, iaitu kita kena tahu kadar pertumbuhan ekonomi, iaitu kita punya keuntungan bersih negara berapa. Bersih tak boleh tahu, selalunya keuntungan kasar negara lah, setiap tahun kita tahu kan. So itu adalah kadar pertumbuhan ekonomi lah. Kita akan tahu ekonomi tu berapa keuntungan sebuah negara tu. Okay, so bila kita sebut tentang polisi ekonomi okay, kita kena faham yang ekonomi sebuah negara ni, ada negara yang menerima cryptocurrency. Macam contoh China. China dia ban cryptocurrency. So itu memberi kesan kepada negara-negara lain. Contoh macam negara Asia. Okay, bila China dah ban, negara-negara Asia pun akan fikir, oh macam mana okay, tambah lagi negara kita tu utamanya. Memang kita ni tak ke depan pun dalam semua benda ni. Dan kita pula, selama ni kita pun tak ada orang kata apa, untuk involve in crypto kan negara kita ni. So tambah lagi bila China tiba-tiba ban. So ia berkesan sebenarnya. Dan negara-negara Asia ni akan fikir, alah macam mana kalau ni pun China yang negara besar pun tak terima, takkan kita nak terima. So macam-macam lah apa pandangan negara masing-masing kan. So analisis fundamental ni tidak mengajar di mana nak entry. Okay, you nak entry kat mana. Okay, katalah nak buy kat sini. Okay, nak sell kat sini. Dia tak akan ajar. Tapi dari satu sudut you boleh tahu, okay, gambaran besar fundamental tu. Mana hala tuju sesuatu cryptocurrency tu. Okay, so secara mudah USD adalah mata wang bagi US dollar. Crypto ini adalah lebih mudah kita panggil aset lah. Okay, dia aset yang menyimpan nilai. Apa berlaku kepada mata wang US jika semua menukarkan kepada kripto? So mata wang US akan jadi memang tak ada nilai lah kan, sebab semua orang dah simpan aset. So orang tak nak belanja. So itu antara permasalahan yang berlaku. So secara short term memang tidak nampak kesan. Tapi jika dilihat dari jangka panjang, memang dapat memberi kesan kepada US mata wang US tu takkan ada nilai lah, iaitu disebabkan oleh inflation yang begitu tinggi. Okay, disebabkan mereka simpan cryptocurrency, maka dia menyimpan aset ataupun value, okay, sesuatu coin tu lah. Okay, okay, kita pergi pada forex dan saham. Pergerakan pasaran forex akan berlaku apabila pelabur asing memasukkan wang ke dalam sebuah pasaran saham. Untuk melabur dalam pasaran saham negara lain, mereka perlu tukar ke mata wang tempatan tempat mereka hendak melabur. Ia menyebabkan mata wang negara tersebut meningkat disebabkan oleh pelabur menjual mata wang negara mereka. Contoh macam ni lah. Katalah
katalah saya nak melabur dalam satu syarikat di Hong Kong. Saya tak boleh pakai wang ringgit sebab saya nak melabur di Hong Kong. Apa saya buat? Saya terpaksa menjual duit kertas negara saya iaitu ringgit Malaysia dan saya kena deposit in Hong Kong. Okay, untuk saya beli saham di Hong Kong. Begitu juga dengan Singapura. Saya nak beli saham kat Singapura, saya kena jual ringgit dan beli Singapore dollar. So that is itu yang berlaku pasaran saham dan forex ni berkait rapat antara satu sama lain. Kalau kita tengok saham menaik, itu menunjukkan bahawa negara itu punya mata wang stabil dan kuat lah. Okay? So itu dia punya kebergantungan dia. Okay, dari sudut kripto dengan gold pula. Okay, kalau kita ingat pada ketika masalah ekonomi dari sudut mata wang kertas yang tak ada nilai ataupun berlaku satu keadaan di mana ekonomi teruk, apa orang akan buat? Orang akan cash out duit tu semua, dia akan simpan emas sebab emas adalah aset fizikal. Okay, ia sangat bernilai. Okay, itu yang saya cakap apabila berlaku bencana, okay, apa berlaku kemelesetan ekonomi dan sebagainya, pelabur akan cash out duit, dia akan masuk ke dalam emas. Tapi ini cerita cash out duit melabur dalam emas bila cerita ni berlaku dalam tragedi Black Monday 1987, iaitu kenapa mereka menyimpan emas, kerana BTC wujud pada 2009. Okay? Kenapa dulu tak start? Kenapa tak simpan emas, tak simpan BTC dulu 1987? Mana ada? And that's why dulu orang simpan emas, orang nampak emas as a asset. Tapi hari ni orang dah nampak yang Bitcoin adalah asset lah. Okay? Dan bagi saya cryptocurrency ni apa-apa saja crypto yang ada value, yang stores the value, dipanggil asset lah. Okay? Ini kita panggil digital gold ni. Okay. Kita pergi pada Black Monday 1997, keadaan di mana pasaran saham berlaku satu penurunan drastik yang menyebabkan mata wang menjadi lemah. Okay, krisis mata wang dan bursa saham menyebar ke seluruh Asia. So this time a lot of thing yang berlaku dalam pasaran Asia okay, a lot of thing yang berlaku dalam pasaran Asia, yang mana Asia ni okay, banyak benda yang berlaku dalam pasaran Asia pada ketika ini 1997, ketika market jatuh. Okay, market crash yang mana orang yang kaya jadi susah, yang hidup biasa jadi miskin. So ini yang berlaku pada 1997. So pada ketika ini ramai orang kaya muflis lah. Okay, orang kaya memang dah tak ada duit. Sebab orang kaya ni dia bukan dia invest duit dia sebenarnya. Orang kaya tidak ada aset sebenarnya. Mereka meminjam untuk investing. Dia orang mencagarkan nilai aset dia orang kepada bank atau kepada mana-mana untuk dia orang ada capital, dan capital itu dia orang invest untuk bayar balik dia orang punya apa-apa komitmen dia orang. So itu yang orang kaya buat. So apabila dia orang invest duit yang dia orang cagarkan aset. Bila dia orang investing dan investing tu rugi, apa berlaku pada aset dia orang? Aset dia orang dah tak ada lah. So itu yang berlaku sebenarnya. Okay. Black Monday 1997. So ini crash of 1987, crash of 1987 Black Monday, nampak 22.6%. Kalau ikutkan 22.6% kejatuhan kat stok ni, besar lah sebelum kedatangan kripto. Tapi bila kripto dah datang, kita sedar yang 50% tu pun dah kecil sebenarnya. Tak banyak lagi. Selalunya dia pernah turun sampai 70-80% pun sebenarnya kan. So kita faham, banyak pelabur luar di awal tidak percaya pada BTC kerana terlalu volatile. Penurunan pernah lebih 70%. Okay. So bila kita nak cakap soal crash ni, apa kaitan dia? Apa kaitan dia? Kaitan dia adalah apabila kita faham, apabila kita tahu, saya pergi balik dulu orang menyimpan gold, sekarang dah simpan kripto. Okay, bila saham ni, kenapa saham ni sangat penting? Dulu orang dia akan investing kat saham sebab saham yang ada kan. Hari ni institution dah mula nampak cryptocurrency sebagai medium. Okay, apabila harga saham terlalu tinggi, dia akan cash out saham tu, dia akan beli emas. Kalau ikutkan dulu 1987. Hari ni pelabur-pelabur yang saya tak nak cerita Malaysia punya mindset Malaysia punya mindset mungkin berbeza okay, kalau ada duit, okay, simpan ASB, simpan public mutual, simpan unit trust, benda-benda yang ni. Tapi Mak Saleh ni dia different thinking tau. Sebab dia orang minda kelas pertama. Apa dia orang buat? Duit-duit dia orang daripada saham ni, dia orang keluarkan duit daripada saham, dia orang akan start investing di dalam cryptocurrency sebab dia orang nampak cryptocurrency ni ada value dia. So itu yang saya nak maksudkan. Okay, kita ada financial sector crisis yang mana ada Latin, Continental, macam-macam lah. Yang paling penting ni nampak ASEAN and Russian debt 1997. Pada ketika ini 1987 berlaku pada Black Monday dari Eropah, Europe country. Tapi pada ASEAN market berlaku 1997. Pada ketika ni Malaysia pun mengalami satu keadaan ekonomi yang teruk. Okay, so kita tahu apa berlaku pada ketika COVID-19. Ramai dah sedar pentingnya start cryptocurrency. Dan ramai pelabur-pelabur luar, contoh institution dah start masuk dalam cryptocurrency. So
kita ada Mei 2020, okay, merupakan halving kepada Bitcoin. Itu yang kenapa walaupun coronavirus outbreak 2020, tapi disebabkan oleh halving Bitcoin itu sendiri, pengurangan unit Bitcoin, boleh rujuk video-video saya lepas. So, pengurangan unit Bitcoin itu menyebabkan cryptocurrency itu naik lah. Okay, so itu sebab dia. Because of dia punya supply berkurang, dia punya demand tinggi. Okay, kita tahu sentimen pasaran kripto bergerak dengan spekulasi kerana kripto tiada sandaran seperti wang yang bersandar ke emas, tapi kripto memiliki permintaan. Okay, dia bersandarkan permintaan di mana ada supply, di situ ada demand. So kita tak boleh bandingkan wang kertas dengan cryptocurrency. It's a different way ya. Sebab apa? Wang kertas dicetak dengan begitu, wang kata apa, begitu banyak. Okay, dan dia tak ada stop dia. Dia unlimited. Tapi disebabkan kita dah guna wang kertas, kita percaya pada wang kertas. Tapi dalam Bitcoin, supply dia limited, 21 million berbanding wang kertas yang tadi limited. Kalau tuan-puan ada satu Bitcoin, tuan-puan dari matematiknya, dari sudut matematiknya, tuan-puan dikira antara orang terkaya kat dunia sebab dari sudut 21 million supply dengan nak bandingkan penduduk dunia yang 7 bilion, cuba bayangkan. Okay, supply ni bahagi dengan 7 bilion berapa? And so maknanya tuan-puan ada satu unit pun dah dikira orang kaya tau sebenarnya. Ini yang special dia ni. Okay, oleh itu dia memiliki demand yang tinggi pada masa depan lah. Okay, saya nak tunjukkan fundamental factor dari sudut yang pertama, halving yang saya cakap tadi, pengurangan unit Bitcoin tu sendiri. Okay, memang tak dinafikan pengurangan unit Bitcoin tu memberi sedikit sebanyak hala tuju Bitcoin tu sendiri. Yang kedua, legal tender. Apabila ada negara-negara yang membuatkan BTC sebagai legal tender ataupun sebagai mata wang yang sah sesebuah negara tu, maka negara-negara besar ni akan start buka mata, yang akan nampak yang kena beli Bitcoin lah, Bitcoin ni bagus, kena simpan Bitcoin. Contoh macam El Salvador jadikan Bitcoin sebagai legal tender. So negara-negara lain yang kecil ni pun, yang kecil ke yang besar tak kisahlah, dia akan start nampak Bitcoin ni boleh jadikan mata wang lah. So mereka dah start masuk dalam cryptocurrency. Itu yang penting sebenarnya. Yang ketiga, kita kena faham tau, inflasi yang tinggi ni. Okay, inflation yang tinggi dalam keadaan wang kertas ni. Wang kertas ni memang, to be honest, memang macam tisu tandas dia sebenarnya. Memang sebab dia ada nilai, sebab dia tulis ada nilai. Kalau kata wang kertas tu kerajaan tiba-tiba cakap dah tak ada nilai. Memang tak ada nilai benda tu. Kalau kata emas, kalau kerajaan cakap tak ada nilai, itu pada mata kerajaan. Tapi dari sudut pandangan mata kita, emas ada nilai. Sama juga dengan Bitcoin. Okay, yang keempat, spekulasi lah. Nampak spekulasi yang saya tunjuk kat bawah ni, finance, Yahoo Finance, yang mana Elon Musk is serious about crypto. Okay, as Tesla put 1.5 billion in Bitcoin. Kita tahu yang Tesla meletakkan nilai duit dia dalam Bitcoin. So kita tahu yang Tesla begitu serius, iaitu Elon Musk lah owner dia, founder dia. And so speculation dia apa? Yang ni lah speculation. Dia tak letak duit lagi, tapi dia serius nak letak duit. Kita nampak macam dia serius, tapi ini yang penting sebenarnya, kita nak tahu bila dia betul-betul buat speculation ni, kita tahu yang something big is coming lah. Okay, kita sebut pasal crypto adoption, okay, iaitu macam mana negara-negara implementkan cryptocurrency ni. Kalau kita tengok pada top country, ada USA, kita ada Nigeria, kita ada Vietnam, kita ada UK, kita ada Turki. Malaysia ada? Malaysia tak adalah dalam ni. Malaysia orang kata apa? Malaysia tak terkedepan dalam benda ni. Kalau kita tengok kat sini pun, India may move to classify Bitcoin as asset class. Kita tahu yang India pun dah start nak meyakinkan yang Bitcoin ni sebagai sebuah aset lah. Tapi dulu India tak ada macam ni. India ni pun sama macam China. Dia pun wayang je lebih kan. Cakap nak, kejap tak nak. Nak, kejap tak nak. Tapi end up dia dah rugi. That's why dia kenalah jadikan Bitcoin sebagai aset. Okay, Soros is cashing out of stock. Okay, they're putting some in capital into cryptocurrency. Itu yang hebatnya Soros ni. Okay, George Soros ni, dia pun dah start masuk cryptocurrency. Maksudnya institution dan whale dah start masuk cryptocurrency. Itu yang hebatnya. Ini internet vs BTC. Internet 1997-2005, 7.5 years untuk dia naik 1 billion market cap. Tapi kita expected 2021 sampai 2025, 4 tahun saja Bitcoin boleh capai 1 billion. Okay, ini yang special kat Bitcoin ni. Lepas tu kita ada anti-electricity curtain from 90 lah, okay, 19th century, yang mana kalau dulu kita tengok orang buat iklan pula buat poster ni, nampak ni terjerut wire-wire ni, wire-wire elektrik ni. Sebab apa? Dulu orang kan
takut, tak percaya dengan orang kata elektrik kan. Tapi apa jadi maksudnya ada orang mati kat atas elektrik ni. Tapi ini cerita dulu tau, 1900 ni. Tapi pada ketika hari ni dah masuk 2021, kita hidup elok tak dengan elektrik? Kita hidup elok kan? Adakah kita terjerut macam ni? Tak ada kan? Kita boleh pergi sana sini, ada lampu, ada apa semua. So benda ni adalah speculation pada ketika tu. Dan hari ni ramai orang guna elektrik macam biasa. Begitu juga dengan cryptocurrency. Cryptocurrency is volatile. Cryptocurrency is apa bullshit and everything. And one day cryptocurrency menjadi sebuah mata wang yang jelas ataupun mata wang yang legal bagi sebuah negara. Pada ketika itu apa akan jadi? Something big is coming sebenarnya tau. Okay. Okay, last but not least, kita akan ceritakan tentang special tips. This is special tips, okay. Tadi dah faham pasal fundamental, everything about fundamental. And to be honest, fundamental is all about macam mana kita nak memahami keseluruhan cryptocurrency itu sendiri. Okay, so dari sudut technical, you boleh belajar pada video saya yang sebelum ni. Tapi dari sudut fundamental, lebih baik kita melihat orang kata the bigger time frame, the bigger picture dia lah, untuk kita faham segala-galanya. So special tips, okay. Kita tengok ini ada satu manusia ni, hamba Allah ni, dia beli 57 billion of Shiba Inu. Ini dia beli pada tahun lepas bulan 12 atau bulan 1 lebih kurang, $4.57. Dia beli pada harga tu je. Dan Alhamdulillah, sebab Shiba Inu ni meletup satu dunia. Walaupun tak satu dunia, tak ada satu dunia pun letak dalam kripto lagi. Ini baru cerita berapa bilion saja penduduk dunia yang main kripto, yang pump Shiba Inu ni. Yang dia pump Shiba Inu pun daripada 57 billion dengan harga sekarang ni, okay, Shiba Inu dia boleh ada value dia 16.9 million. Nampak It's a big money bro. 4.57 jadi 16 million. Gila tak gila? Gila. Okay, ini adalah Kishu Inu. Ini unit saya, 188 billion unit. Pada ketika ni saya beli $1,400 lah. Actually saya ada 1 trillion unit before this. Saya dah jual sebab saya dah ada $1,000. Dia dah naik sampai $10,000. Saya dah jual dah. So saya letak balik modal saya. Ini saya nak park lama lah. Bayangkan 188-502-060-665. Nampak? Ini unit dia. Banyak. Kalau 1 trilion lagi lah, gila. Ada satu ke depan ni. 188,502. Bayangkan unit tu saja berapa banyak unit. Darab dengan 0.000, saya tambah 1 kosong. Sebab supply Shiba dengan Kishu lain Shiba supply dia kecil sikit daripada Kishu. Saya expect Shiba kosong ada 3. Saya expect Kishu kosong ada 4. Okay lah, fair and square lah. Okay. Kalau dia naik harga sama macam Shiba naik dengan 295, hari ni kita boleh ada lebih kurang 5.5 million ringgit. Bayangkan, $4 naik 16 juta, logik tak? Tak logik bos. Siapa percaya 4 juta naik 16 juta? Saya pun terpenuh. Tapi dalam Kishu Inu, cuba tengok Kalau tengok Kishu Inu dengan nilai pun letak dalam $1,000 dah ni. Kan? Kalau kata naik 5 juta dengan 295 ni, saya expect kalau 4-5 tahun daripada sekarang, benda ni benda yang mudah untuk capai. Sekarang kalau orang pump dia macam Shiba pump pun, orang pump Shiba pun dia boleh naik macam ni. Tapi mungkin dalam short term tak nampak. Tapi saya expect for a long run, insyaAllah akan dapat satu keuntungan yang gila ni. Keuntungan yang gila kat Kishu Inu. That's why holding Kishu Inu. This is a potential coin. Okay. So itulah konsep dia. Very potential coin. So apa lagi? Itu je lah berkenaan dengan fundamental. Everything about fundamental. For more tips and info, follow Imran Sukses. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay. For more info, for more tips and every coin, saya akan rungkaikan pada tuan-puan. Ini special dia. Okay. So kita ada apa lagi nak cerita? Kishu Inu, Shiba. Okay, tak ada apa dah. Okay, yang tu sajalah konsep dia kan. Kita kena faham. Okay, dia tak ada apa pun sebenarnya. Yang paling penting adalah memahami ini. Halving, legal tender, inflasi, speculation. Saya nak tunjuk satu lagi. Okay, saya nak tunjuk satu manusia ni. Nama dia, kita tunjuk Da Vinci Bitcoin. Mamat ni. Okay, Mamat ni
ini rupanya Bitcoin punya ni. Sekejap kita pergi tengok Bukan Michael Saylor antara orang terkaya kat dunia lah. Orang terkaya kat dunia yang simpan Bitcoin banyak ni dia. Nama dia apa? Cameron and Taylor Winklevoss. Dia simpan kat 3 bilion. Okay. 3 bilion dia simpan. So kita pergi balik pada ni. Pak, ada tunjuk kat sini. World's Richest Man, Taylor Winklevoss, Michael Saylor, Matthew Roszak, Tim Draper ni pun simpan Bitcoin. Sam Bankman, Brian Armstrong, Fred Chanpeng Zhao ni Chinpeng punya ni. Chanpeng Zhao. Oh, dia ni Chanpeng Zhao, CZ Binance. Nama dia Chanpeng Zhao. Dia ni lah owner Binance. Saya tak tahu nama penuh dia Changpeng. Tapi dia ni lah orang panggil CZ Binance, nama ringkas dia. Rupa-rupanya dia ni sebenarnya Changpeng. Dia antara orang yang simpan Bitcoin. Okay, saya nak tunjukkan Da Vinci ni. Siapa Da Vinci ni? Da Vinci ni kejap kita tunjuk Da Vinci mana video dia ada. Ni Mamat ni. Mamat ni dulu dia pernah cerita tau. 8 years ago dia pernah tunjuk tau. Da Vinci Jeremy video. Okay, Da Vinci YouTube. Okay, dia pernah tunjuk tau. Dia pernah tunjuk yang Bitcoin pada tahun 2008 ni. 2010 kot. Da Vinci YouTube 2010 kita tunjuk ni 2013 dia cakap apa? I have some question for you. Okay, let's start. What exactly does David Justin do? Mamat ni, pada ketika dia buat video ni ada 3 juta lebih kurang 9 Mei. Pada ketika ni dia ada cakap just buy $1 worth of Bitcoin please. Pada ketika 2013 ni. Sebab apa? Dia buat video ni pada time tu. Okay. Look for the price of lotto ticket. You can hold Bitcoin for 10 years, become millionaire. Stop living in fear. If you go to zero, you lose $1. Who cares? But if I'm right, I want all of you to thank me. I will not make me happy if you come back to me in 10 years saying, dude, I wish I listened to you 2011 or 2013. Okay, kita tahu yang mana dia bagi tahu tau yang Bitcoin ni nak naik 2013. And hari ni dia dah jutawan tau. Dia ada lagi kat ni, dia dah jutawan. Hari ni dia dah boleh ada duit, dah beli Solana, macam-macam coin dah dia beli. Makin kaya lah dia ni. Dia hidup dalam keadaan kehidupan yang best. And inilah yang kita nak cakap ni tuan-puan. Value of cryptocurrency. Hari ni orang cakap crypto dah tinggi, crypto dah terlampau tinggi, tak ada nilai apa berlaku. In the next 10 years from now, something big will happen. Something big will happen to cryptocurrency and impact dia memang gila-gila. Kalau sekarang ni manusia yang sekarang ni pun main cryptocurrency, dalam sekarang main cryptocurrency ni, Shiba Inu pump macam tu pun dah ada orang jutawan. Bayangkan tu apa apabila penduduk dunia ni, satu dunia ni masuk dalam exchanger dan beli coin-coin yang listed dalam exchanger. Bayangkan apa akan jadi pada harga-harga coin tu. Dan harga coin tu akan boom, akan push harga dia. Dan pada ketika itu tuan-puan yang ada value crypto ni, apa buat time tu? Jual lah time tu. Takkan time tu pula nak beli kan? Itu ya sebenarnya point yang saya nak sampaikan kat tuan-puan yang tengok video ni. Dan saya percaya tak ramai yang tengok video saya ni pun. Kan? Tapi tuan-puan yang tengok, this is the only chance for you. Okay? So itu saja. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.